Okey, baik. Yang pertama kita akan belajar bagaimana nak menggunakan Google Jamboard. Okey, tapi sebelum menggunakan Google Jamboard, pastikan rakan-rakan guru dan juga pelajar telah pun install Google Jamboard di dalam peranti masing-masing lah. Okey, bila cikgu dah install nanti di dalam cikgu tak ada masalah sebenarnya untuk PowerPoint presentation. Bagi saya satu kaedah yang bagus dan berkesan juga, okey, untuk PDPR. Okay, tetapi kalau kita kerap menggunakan slide presentation ni, mungkin kaedah tersebut akan menjadi bosan lah bagi pelajar. Jadi bagaimana kita nak menjadikan kaedah PDPR kita ni menjadi lebih menarik. Jadi hari ni saya nak ajar bagaimana kita nak menggunakan kaedah selain daripada PowerPoint presentation. Okay, kita akan belajar bagaimana nak menggunakan kaedah Google Jamboard, okay, ataupun Google Whiteboard ni. Dan juga kaedah menggunakan ePivot Annotator. Okey, baik. Sebelum kita belajar menggunakan Google Jamboard dan juga ePivot Annotator ni, pastikan cikgu telah pun install dan pelajar-pelajar telah pun install aplikasi tersebut di dalam peranti masing-masing lah. Okey, bila dah install, nanti di dalam interface Google Meet ni, bila kita buka dekat bawah ni ada satu simbol tiga segi petak dan bulatan ni dekat bawah. Cikgu klik kat situ, dia akan keluar di situlah kita punya Google Jamboard ataupun whiteboarding ni. So klik je dekat situ. Bila klik dekat situ, dia akan keluar lah. Dia akan keluar interface bagi Google Jamboard. Right. Okay, so ini adalah contohlah interface bagi Google Jamboard. Yang ni saya dah buat task untuk pelajar selesaikan nanti. Okey, kalau cikgu belum buat, dia akan keluar satu interface yang kosong macam ni lah. Okay, so cikgu boleh create cikgu punya konten pembelajaran dekat dalam ni lah, ataupun task yang cikgu nak buat. Okey, dekat tepi ni ada tools yang cikgu boleh gunakan, okay, untuk cikgu punya sesi PDPR nanti. Okey, ada pen. Okey, pen ni biasanya kita guna untuk menulis, maki dan sebagainya. Okey, yang ini adalah pemadam. Pemadam ni kita guna untuk padam lah. Padam balik apa yang kita dah buat. Okey. Kemudian kita ada teks. Okey, text box. Kita nak masukkan teks pun boleh, tak ada masalah. Alright. So text box ni kita gunakan untuk masukkan teks. Right. Yang ini adalah gambar. Kita boleh upload gambar. Ya, apa-apa gambar saja yang kita nak upload. Okey, contoh macam saya nak upload gambar saya punya topik ini berkaitan dengan topik yang saya ajar ini. Okay, saya nak upload contohlah kan. Okay, kita upload lah gambar. Okay, so gambar akan keluar nanti dekat dalam interface ni. Right, so yang bawah ni adalah shape. Kalau kita nak gunakan shape untuk kita punya sesi perbincangan, tugasan dan sebagainya, kita boleh gunakan shape. And then in text box untuk masukkan teks. Okay, kalau cikgu nak gunakan teks, boleh guna text box kat sini. Contohnya macam ni kan. Okay, okay, dan ini adalah untuk kita nak pointing lah pada kita punya konten pengajaran kita tu kan. Macam kita nak tunjuk kat pelajar, nak highlightkan sesuatu benda, kita boleh gunakan pointing ni lah. Alright. Okay, baik. So sekarang ni saya nak tunjuk bagaimana kita nak menggunakan Jamboard ni untuk kita punya sesi PDPR lah. Okay. Macam saya ni, saya nak mengajar topik berkaitan dengan sains bab 7 iaitu prinsip keabadian tenaga. Okay, saya upload satu gambar berkaitan dengan prinsip tersebut. Okay, ni adalah gambarnya. Okay, so dekat sini cikgu boleh buat penerangan berkaitan dengan gambar ini kepada pelajar untuk jelaskan kepada pelajar atau membuat pembincangan dengan pelajar menggunakan gambar yang ada ni. Okay, menggunakan Jamboard. Okay, macam contoh saya nak terangkan kepada pelajar. Okay, bagaimana prinsip keabadian tenaga ini diaplikasi di dalam aktiviti roller coaster ni, right? Okay, kemudian saya gunakan text box, bukan text box, sticky note.
okay, untuk label pada kedudukan tertentu lah sebelum saya buat penerangan kepada pelajar. Okay. Saya label dengan abjad dulu pada kedudukan tertentu. Okay, ini kedudukan C. Ini kedudukan B. Dan ini adalah kedudukan A. Jadi saya terangkan kepada pelajar, saya nak terangkan kepada pelajar bagaimana prinsip keabadian tenaga diaplikasikan dalam model roller coaster yang dibuat oleh pelajar ni. Okay. Okay, jadi saya bagi tahu pelajar, saya tanya pelajar apa yang berlaku pada kedudukan A, B dan juga C. Okay, jadi macam mana kita nak terangkan? Kita boleh menggunakan text box ataupun kita boleh menggunakan sticky note juga. Jadi contoh macam mana saya nak terangkan menggunakan sticky note. Okay, saya masukkan saja apa yang kita nak terangkan kepada pelajar tu tadi. Okay, sebagai contoh, pada kedudukan A, tenaga keupayaan ataupun TU adalah maksimum. Okay, maksimum, TU maksimum. Okay, sebab apa TU maksimum? Sebab ketinggian dia ataupun H dia adalah maksimum. Right. Mudah saja, okay, simple. So bila cikgu dah masukkan sticky note tu, cikgu letaklah dekat kedudukan A ni. Okay. A ni tenaga keupayaan dia, TU dia maksimum disebabkan oleh ketinggian dia pada ketika itu adalah maksimum. Okay, manakala tenaga kinetik pada kedudukan itu TK sama dengan sifar kosong. Okay. Sebab apa sifar? Sebab pada ketika itu kelajuan guli ataupun roller coaster adalah pada kedudukan pegun. Okay. V adalah velocity atau kelajuan. So kita letakkan sahaja dekat situ. Right. Pada kedudukan A, TK kosong kerana V adalah pegun. Okay. Kalau nak lebih budak lebih faham, kita tukarlah color dia. Okay, so tenaga kinetik ni kita tukar kepada color warna hijau contohnya. Okay, TK kita tukar kepada color hijau. Okay, baik. Apa pula yang berlaku pada kedudukan C? Kedudukan C, apa berlaku kepada TU? Kita duplicate sajalah, mudah kita duplicate je. Okay, and then kita edit. Okay, TU pada ketika itu adalah minimum. Okay, sebab apa dia minimum? Sebab pada ketika itu H adalah, pada ketika itu H ataupun ketinggian dia berada pada kedudukan paling rendah ataupun paling minimum. Okay, apa yang berlaku kepada TK? Okay, pada ketika ini TK adalah pada kedudukan paling maksimum. Kerana apa maksimum? Kerana pada ketika ini dia punya V ataupun kelajuan dia, hal laju dia adalah paling. Pada ketika ini had laju dia adalah yang paling maksimum sekali, right? Okay, itu adalah cara macam mana kita nak terangkan kepada pelajar lah. Dia ada grafik, okay, ada warna-warna yang warna-warni macam ni kan. So dia lebih menarik lah. Okay, berbanding pelajar hanya melihat pada slide PowerPoint. Okay, baik. Ini salah satu contoh kalau kita nak buat penerangan ataupun perbincangan. Okay, satu lagi contoh yang saya boleh tunjuk dengan menggunakan Jamboard ni. Okay, kita boleh gunakan task. Okay, kita boleh jadikan aktiviti ini sebagai task kepada pelajar. Bagaimana nak jadikan dia task? Kita perlu share Jamboard ni kepada pelajar. Macam mana nak share? Okay, cikgu pergi dekat share ni ke atas ni tadi ya. Saya tunjuk semula. Cikgu pergi dekat share kat atas ni, cikgu klik and then cikgu pergi copy dia punya link ya. Okay, copy dia punya link and then cikgu paste dekat cikgu punya chat lah. Okay, dekat chat cikgu. Okay, cikgu share dekat cikgu punya ruangan chat. Okay, klik share dekat situ.
Okay. So cikgu share dia punya link tu, nanti pelajar boleh klik dekat ruangan chat tu link yang cikgu share. Jadi bila cikgu share, andaikan saya sebagai pelajar, so saya klik dekat link tersebut, and then so bila saya klik dekat link tersebut, saya sebagai pelajar ni saya boleh gunakan Jamboard ni macam saya punya sendiri. Saya boleh gerakkan apa sahaja tools yang ada dekat sini. Okay, sebagai contoh saya tanya kepada pelajar, seorang pelajar, saya panggil seorang pelajar, saya minta dia tentukan apa yang berlaku kepada tenaga keupayaan dan tenaga kinetik dalam situasi roller coaster ni. Okay. So saya panggil seorang pelajar, contohnya Ali. Ali, okay, terangkan apa yang berlaku Ali pada kedudukan A. So Ali pun gerakkanlah salah satu jawapan yang ada kat atas ni untuk diletakkan, okay, untuk dipadankan pada kedudukan mana pada Jamboard tersebut. Okay, macam contoh saya gerakkan pada kedudukan A, apa yang berlaku adalah tenaga keupayaan adalah pada kedudukan maksimum. So saya gerakkan pada kedudukan A, tenaga keupayaan maksimum. Okay, okay, nampak kat situ dia bergerak. Okay, itu bukan saya gerakkan tapi itu pelajar yang gerakkan. Okay. Kemudian apa yang berlaku kepada tenaga kinetik? Tenaga kinetik pada kedudukan tersebut adalah sifar ataupun pegun. So pelajar pun gerakkan. Okay, bila pelajar dah gerakkan, so tenaga kinetik tersebut akan bergeraklah, okay, pada kedudukan yang pelajar nak tetapkan tadi. Okay, pada kedudukan B apa yang berlaku? Pada kedudukan B, tenaga keupayaan berkurang. So pelajar boleh gerakkan ke kedudukan B. Okay. Kemudian tenaga kinetik pada kedudukan itu bertambah. Sebab apa bertambah? Sebab dia punya kelajuan dia bertambah. Okay, contohnya macam itulah. Okay, pada kedudukan C, tenaga kinetik jadi maksimum. So pelajar boleh gerakkan ke situlah, right? Jadi dia akan bergerak mengikut arah yang digerakkan oleh pelajar lah, bukan saya yang gerakkan. Saya tak gerakkan, tengok ni mouse saya tak bergerak pun tadi, right? Okay, jadi macam itulah cara kalau kita nak menggunakan Jamboard ni untuk jadikan task kepada pelajar. Okay, habis menggunakan Jamboard. Okay, sekarang ni saya nak tunjuk macam mana kita nak menggunakan ePivot Annotator dalam kita punya PDPR. Okay, ePivot Annotator ni sama juga seperti Jamboard. Okay, dia juga whiteboard, tapi dia mungkin lebih mudah lah berbanding menggunakan Jamboard. Okay, ini adalah aplikasi bagi ePivot Annotator. Cikgu kena install dulu. Okay, cikgu pergi dekat Google. Cikgu cari ePivot Annotator. Okay, kemudian klik dekat situ ePivot Annotator Overview ni. Okay, kemudian cikgu download free kat atas ni free download. Okay, cikgu cari yang window punya lah kalau cikgu pakai laptop biasalah. Okay, kalau cikgu pakai iPhone pula, pakai MacBook, cari yang bersih MacBook kat atas ni. Okay, so cikgu klik je dekat situ window 7, 8, 10. Okay, cikgu klik dekat download sini sebelah kanan ni, download sahaja. Okay, so bila download nanti cikgu akan dapat dia punya installer dan cikgu install lah. Okay, bila cikgu dah lepas install akan keluar annotator punya shortcut dekat sini. So cikgu klik kat situ. So nanti dia akan keluar dia punya toolbar dekat tepi ni. Okay, ni toolbar bagi ePivot Annotator lah. Okay, so ePivot Annotator ni toolbar dia ni cikgu biar je dekat situ. Okay, cikgu buka je apa-apa. Okay, buka saja software apa-apa pun, ePivot Annotator ni tetap ada kat sini lah. So cikgu boleh gunakan anytime lah. Kalau cikgu share screen, cikgu boleh gunakan ePivot Annotator ni sebagai cikgu punya whiteboard. Macam saya sekarang ni saya tengah share screen dalam saya punya Google Meet, so saya boleh gunakan lah. So saya klik dia punya whiteboard. So dekat sini ada macam-macam item ataupun tools yang cikgu boleh guna. Yang antaranya ialah pen. Okay, pen ni kita boleh gunalah untuk tulis, untuk melukis kan. Okay, kalau pen ni kalau tulis memang tulisan memang tak cantik lah. Okay, tapi
Jangan risau, sebab apa? Kalau nak tulisan cantik, kita boleh gunakan text box. Okay, dekat sini ada text box. Okay, sama juga macam Jamboard tadi ada text box, cikgu boleh gunakan text box. Okay, kalau cikgu nak gunakan text box, boleh guna text box. Okay, contohnya macam ni ya. Okay. Selain daripada tu, ada juga benda-benda lain. Okay. Selain daripada pen, boleh guna benda lain jugalah. Macam-macam yang ada kat sini. So ada, kalau cikgu nak tanda jawapan budak, cikgu boleh gunakan ni. Okay, cikgu boleh gunakan stiker. Okay, kalau cikgu nak gunakan stiker, boleh gunakan stiker dan sebagainya. Okay, kalau nak buat macam Jamboard tadi pun boleh, macam saya nak buat tadi, share gambar pun boleh juga untuk buat penerangan. Yang tu senang je. Okay, cikgu buka lah whiteboard yang baru. Okay, new board. Okay, and then bila dah buka new board tu, alamak. Okay, cikgu buka balik cikgu punya board tadi. Okay, cikgu upload cikgu punya gambar yang cikgu nak gunakan tadi. Macam saya nak gunakan gambar tadi kan. So, saya punya sesi pengajaran dan pembelajaran. Okay, boleh guna gambar ni. Lebih jelas lah, lebih besar pun boleh. Okay, kalau guna APVO ni dia lebih besar. Okay, so confirm saja dekat sini. Okay, kalau cikgu nak buat penerangan lah nanti kan, boleh guna text box. Okay, apa yang berlaku pada kedudukan A? Contoh cikgu nak letak dekat situ kedudukan A lah. Okay, apa yang berlaku pada kedudukan A contohnya? Okay, apa yang berlaku pada kedudukan A? Gunakan text box juga yang sama untuk buat penerangan. Okay, pada kedudukan A, TU adalah maksimum. Okay, kenapa TU maksimum? Sebab dia punya H dia ataupun ketinggian dia adalah maksimum. Okay, contoh macam ni lah. So cikgu boleh buat penerangan kepada pelajar. Right. Okay, apa pula yang berlaku pada kedudukan B? Okay, contohnya kedudukan B kat sini ya. Ni kedudukan B. Okay, apa yang berlaku pada kedudukan B? Sama juga, cikgu boleh buat penerangan yang sama. Okay, pada kedudukan B, TK bertambah. Okay, bertambah. Apa yang menyebabkan TK bertambah? Sebab kelajuan dia ataupun dia punya V dia bertambah. Okay, ni contohlah. Cikgu nak gunakan macam ni. Okay, so ada lagi banyak benda-benda lain yang cikgu boleh guna dalam ni. So, cikgu boleh gunakan. Okay, ni cara nak menggunakan ePivot Annotator dalam kita punya DPR. Okay, cuma yang penting cikgu kena install lah. Download, install. And then cikgu boleh guna untuk sesi PDPR kita menjadi lebih menarik lah. Okay, boleh buat perbincangan, boleh buat penerangan, boleh buat tugasan dan sebagainya. Okay, saya rasa sampai di situ saja saya punya perkongsian. Okay, kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum.